Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan terus menyalurkan peruntukan kepada unit hal ehwal agama lain Unit 4 bagi melaksanakan penambahbaikan serta menaik taraf rumah-rumah ibadat agama lain di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Peng berkata, persekitaran tempat ibadatnya selesa, bersih dan selamat mampu menggalakkan kehadiran setiap penganut, seterusnya secara tidak langsung dapat memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, rumah ibadat memainkan peranan penting bagi memperkukuh perpaduan dan persefahaman penduduk berbilang kaum dan agama di Sarawak. Dan hari ini Sarawak aman. Orang lain bergaduh, kita asyik bergaduh. Dan kita tingkatkan ekonomi kita. Jadi kita negeri Sarawak, oleh sebab kita begitu harmoni begini, rezeki kita ada, kita kongsi. Rumah ibadat, kalau dia bocor, macam mana nak ngadap Tuhan? Tempat ibadat tidak betul. Jadi you pun sanksi-sanksi. Sebab itu saya dah Degelas nanya saya gini, boleh tambahkah? Mu nak tu tambah, nambahlah. Because there are so many rumah ibadat to be renovated and to be built. Okay? Degelas. Next year, dah ada dikit oleh kita dua, bagilah 100 million for next year. Then you can pray more. Banyak rumah ibadat, banyak orang pergi semayang nak. Banyak mana minta dengan Tuhan. Kalau Tuhan kata malam minta, nyamrik lagi. Ya. I mean, I don't know, this is my principle. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Apresiasi Unifor bertempat di Imperial Hotel Kuching pada Khamis. Pada masa sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu beliau juga berpegang kepada prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin agar dapat mengekalkan keharmonian pelbagai agama dan anutan di seluruh negeri ini. Dan I believe in one thing. If you serve in the name of God, God will help you. Because in religion, God will reward you in many forms. But if you have certain guide, religion kita, macam kami orang Islam, kami percaya bahawa kita hanya memegang amanah Tuhan. Dan kita jalankan amanah dengan sebaik mungkin. And I believe all religion the same. The property right is still God. Majlis tersebut telah menghimpunkan lebih 1,000 ahli Unifor dari pelbagai latar belakang agama. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Ugah Embas berkata, Unifor adalah bukti Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS berjaya melaksanakan dasar keterangkuman dalam kalangan rakyat yang pelbagai kaum dan agama. Beliau yang juga merupakan menteri bertanggungjawab bagi Unifor itu memberitahu Kerajaan GPS yang diketuai Premier Sarawak adalah perintis di Malaysia yang berjaya melaksanakan dasar berkenaan dalam memelihara, memupuk dan menggalakkan keamanan dalam perpaduan di kalangan rakyatnya. Where those of different religious belief can live peacefully, work together, campaign together now. A high degree of religious tolerance, acceptance and mutual respect among the people of different religious belief prevail in Sarawak. Thus, Sarawak is known and acknowledged as a model of unity in Malaysia. Another record is that Unifor is the only government agencies that exist in Malaysia. Hanya di Sarawak kita ada Unifor. Berita seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS tidak mengenepikan suara golongan belia kerana masa depan negara bergantung kepada mereka. Calon GPS Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Shukri berkata,
Kempen untuk pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kali ini juga tertumpu kepada golongan belia. Menurutnya, beliau telah mengadakan beberapa program bersama golongan belia untuk mendengar suara dan memahami kehendak mereka. Few nights ago, I had a program with Belia, and tonight I have another one with Belia. Engaging with the Belia, more on to just get to know them. That is something like what we did in TN50. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Laluan Persahabatan Antarabangsa International Friendship Pathway bersempena dengan program Bringing the World to Lunduk di Dewan Masyarakat Lunduk pada Khamis. Program Laluan Persahabatan Antarabangsa itu merupakan inisiatif untuk menarik minat penduduk dan pelancong tempatan serta antarabangsa menyertai dan memperkenalkan daerah Lunduk ke serata dunia. Dalam majlis itu juga seramai 40 orang peserta Miss Tourism International 2022-2023 hadir menyorikan majlis pelancaran tersebut. Berita diteruskan dengan Kerajaan Sarawak menyasarkan pembinaan sebanyak 70,000 menara telekomunikasi bagi memastikan liputan komunikasi dan jalur lebar diperluas ke seluruh negeri menjelang tahun 2030. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, setakat ini dianggarkan sebanyak 3,471 daripada 7,000 menara telekomunikasi sudah berjaya didirikan. Menurutnya, usaha berterusan sedang giat dilaksanakan di beberapa kawasan untuk memudahkan rakyat dalam aspek urusan secara maya. Kerajaan Sarawak sebenarnya mensasarkan 7,000 menara untuk membolehkan Sarawak diliputi dengan jalur lebar yang pantas dan menyeluruh menjelang tahun 2030. Ini sasaran kita. Sasaran kita 7,000 menara yang mesti dilengkapkan dengan peralatan telekomunikasi. Dan sehingga kini sebanyak 3,471 menara sudah pun dibina. Dan daripada 3,471 ini, ada 300 menara yang dibina oleh agensi Kerajaan Sarawak, SMA. Beliau berucap mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ketika merasmikan program Sarawakku Sayang di dataran panggung udara Sadong Jaya pada Khamis. Tambah beliau lagi, hasil daripada dasar dan pembangunan Kerajaan Sarawak yang menyeluruh telah membuktikan segala keperluan rakyat ditunaikan. Dalam program sama, Datuk Julaihi turut menyempurnakan penyerahan surat hak milik tanah kepada 107 penerima dari Kampung Jaya, Sadong Jaya, sebanyak 84 penerima dan Kampung Senagih, Sadong Jaya. Dalam perkembangan yang lain, pengundi yang layak khususnya pengundi baharu di Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau diseru agar membuat penilaian bijak ketika menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari mengundi 19 November ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi berharap agar pengundi di kawasan itu dapat memastikan kemenangan kekal berpihak kepada gabungan Parti Sarawak GPS sekaligus meneruskan mandat untuk meneruskan agenda pembangunan negeri ini. Katanya, GPS mempunyai agenda besar untuk masa depan negeri ini yang makmur dengan matlamat Sarawak maju serta berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Kita bertanding di 31 kawasan daripada 222 kawasan di seluruh Malaysia. Sasaran kita kalau boleh menang semua lah 31. Termasuk di Batang Lupa tu. Walaupun yang baru, tetapi lambang GPS sudah kita kenali. Jasa dan dasar GPS sudah kita tahu. Dan di antara perjuangan GPS ialah menuntutkan hak kita seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 63. Katanya semasa berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Anjuran Ranting Pesaka Bumi Putra Persatu PBB Kampung Hulu Sebuyau pada Khamis. Beliau yang juga Ketua Cawangan PBB Sebuyau itu turut berpesan bahawa pilihan raya umum PRU ke-15 adalah penentu parti mana yang akan memerintah kerajaan untuk tempoh 5 tahun seterusnya.
Berita di Matu, gabungan Parti Sarawak GPS perlu mendapat mandat besar pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 untuk membolehkan suara Sarawak lebih kuat di Parlimen. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, dengan suara yang kuat di Parlimen, Sarawak boleh menuntut dana yang lebih besar dari kerajaan pusat. Sehubungan itu, beliau menyeru rakyat Sarawak termasuk di Matu untuk turun beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mengundi GPS pada 19 November demi kesejahteraan dan kestabilan Sarawak. Dr. Juanda berkata demikian ketika ditemui pada program Pemimpin Bersama Rakyat Dun Jemoreng, Parlimen Ikan di Pusat Sumber Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tereng, Matu pada Khamis. Terdahulu pada sebelah pagi, Dr. Juanda yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng telah mengadakan lawatan mesra ke projek pembangunan di sekitar Kampung Tian, Matu. Dalam lawatan itu, beliau telah menyaksikan penyerahan beberapa projek siap MRP PPRMS di Kampung Tian dan penyerahan projek mula kerja bina baru parkir awam oleh agensi pelaksana Jabatan Kerja Raya JKR kepada kontraktor yang dipilih. Dalam pada itu, beliau berharap agar projek yang akan dilaksanakan itu nanti akan dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Dr. Juanda kemudiannya menyaksikan majlis penyerahan beberapa projek siap MRP PPRMS di Kampung Jemoreng. Selain itu, beliau turut menyaksikan penyerahan projek mula kerja bina baru titian di Kampung Dagang Sekaan, Matu oleh JKR kepada kontraktor. Berikut pula pilihan raya umum ke-15 PRU15 kali ini memberi harapan kepada seluruh rakyat Malaysia agar calon yang dipilih dapat menjalankan tanggungjawab mereka kepada rakyat. Bagi belia yang pertama kali mengundi pada PRU15 ini, mahu suara mereka turut didengari pemimpin berdasarkan kepentingan mereka dalam pembangunan negara. Kru Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah berpeluang bertemu dan menemu bual belia di sekitar Kuching bagi berkongsi harapan mereka dalam PRU15 ini. Okey, harapan kami sebagai belia untuk PRU ke-15 kali itu, selain sibukan, mana-mana parti yang menang kami harap nyorang dapat memimpin kerajaan persekutuan kita tu dengan lebih bertanggungjawab. Jadi kami sebagai belia, kami mengharapkan nyorang lebih memfokuskan kepada belia dari segi pembangunan, dari segi apa-apa jenis industri, baik industri perniagaan kah, industri seni kah. Belia satu harinya akan mengganti tempat orang lama nak. So fokuslah dengan orang belia. Ya harapan kami lah. Harapan kami sebagai belia untuk PRU 15 kali itu is that kami harap parti yang menang kali itu dapat memperuntukkan berbagai kemudahan untuk rakyat kita. Contohnya internet yang laju di kawasan luar pedalaman, gaji yang stabil dan juga banyak peluang pekerjaan. Kami sarankan untuk kita sama-sama turun mengundi pada 19 November kelak untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai golongan belia bagi memilih pemimpin untuk memacu negara supaya aman, makmur dan sejahtera lah. Sebab kini tak dah si perlu nak daftar macam dulu lagi untuk mengundi sebab umur 18 tahun pun dah boleh mengundi. Jadi harapan kami kepada semua lah untuk menjalankan tanggungjawab untuk turun mengundi sama-sama. Tidaklah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Mediabafakta. Salam UKAS.